Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2K dan 2D. Jadi sekarang ialah waktu geografi pukul 8.45 hingga pukul 10. 8.45 hingga pukul 10 geografi ya. Minggu lepas kita belajar tentang membaca rujukan grid 6 angka. Okey, 6 angka. Contoh saya ulang balik yang 4 angka. Okey, bacaan grid 4 angka senang saja. Contohnya kilang, rujukan grid 4 angka. Kampung Raya, ini 4 angka kita hanya baca 31 dan 53 sahaja. 31 dan 53. Okey, kalau 6 angka, dalam ni ada lagi grid dia. Okey, grid yang kecil-kecil contohnya. Ini 6 angka. Dalam ni ada lagi grid-grid dia. Okey. 6 angka maksudnya kita kena sebut nilai garisan timuran ialah 31 ini 31. Yang dalam ni kecil-kecil aja ada 4. Berarti 31 4. Okey. Dan nilai garisan utaraan ialah 53. Dalam ni ada lagi garisan grid yang kecil-kecil iaitu sebanyak 3. Berarti 533. Okey. Oleh itu kedudukan kilang dalam peta di atas ialah 31 314 dan 533. Bacaan grid 6 angka adalah lebih tepat. Okey. Baca grid 4 angka hanya secara umum. Ya. Yang 6 angka adalah terus tuju kepada objek, contohnya kilang. Ini kelebihan 6 angka ya. Kelebihan 6 angka bacaan lebih tepat. Okey, sekarang kita belajar ke subtopik iaitu topik kecil iaitu 2.4 ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Sebelum ini saya dah sebut sempitah lalu iaitu apakah yang membezakan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang budaya contohnya ciri pandang darat fizikal. Okey, merujuk pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, aliran itu masuk sungai lah, dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, ciri-ciri pada fizikal ni adalah semula jadi, memang sudah ada di atas bumi, bukan manusia buat. Okey, ingat itu kurniaan Tuhan, kurniaan Allah. Semula jadi. Artinya kawasan tanah tinggi, gunung, bukit, sungai, tanah pamah, laut, tasik, semua itu adalah semula jadi, sudah ada, sudah wujud. Okey. Manakala ciri-ciri pandang darat budaya merujuk ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi, penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Semua apa yang manusia buat di atas bumi kita panggil ciri budaya. Contohnya, tanaman padi, tanaman getah, itu bukan semula jadi. Kita tanam dia, berarti dia adalah hasil kerja tangan manusia. Maksudnya ciri budaya. Jabatan, kubur, sekolah, pejabat pos, kereta api, masjid, kuil, tokong, gereja, kelapa sawit, getah, jabatan, jalan raya, jalan kereta api. Orang yang manusia buat. Okey, ciri fizikal itu semula jadi ialah berlukar. Berlukar itu maksud hutan. Kontur. Kontur ni maksud kontur ialah kawasan tanah tinggi. Kita panggil kontur. Maksudnya bila awak jumpa je lingkaran macam ini di dalam peta topo, berarti kawasan itu adalah tanah tinggi. Okey. Ini adalah tasik. Tasik adalah ciri fizikal yang semula jadi. Okey, sungai. Okey, sungai. Ini rumput, simbol dia pakai rumput dan simbol hutan buat macam ni. Kemudian paya nipah, paya bakau, tanjung dan bukit.
Nah, semua adalah ciri semula jadi adalah ciri fizikal. Okey. So, ulang balik. Ciri fizikal ialah ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saluran tumbuh-tumbuhan, sungai, belukar, hutan, paya nipah, paya bakau, tanjung, bukit dan sebagainya. Manakala ciri budaya, ciri budaya merujuk ciri-ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial, serta pengangkutan dan perhubungan. Okay. Dalamnya ada berbagai petunjuk iaitu jalan raya, jabatan, jalan kereta api, getah di tanah manusia, kelapa sawit di tanah oleh manusia, masjid, kuil, tokong, dan gereja tak sawah padi. Itulah ciri budaya dalam peta topografi. Okay, mesti ingat. Okay. Ini ciri budaya. Ini contoh-contoh peta batu karang. Batu karang. Ini contoh. Ini petunjuk dia. Itu kontur, sungai, semua ada dalam ini. Kontur, sungai, padi sawah, jalan raya, pertempatan, kita nanti bincang. Okey. Ciri pandang darat darat fizikal, ciri pandang darat budaya. Okey, tanah pamah. Ini fizikal tanah pamah. Memang sudah buatan semula jadi. Okey. Kegiatan yang boleh dijalankan tanah pamah ialah pertanian, tanam padi, sawah, nanas, pengangkutan, jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan terbang. Ini adalah ciri budaya. Pertempatan, perumahan. Maksudnya di kota tanah pamah ini boleh perumahan. Kemudahan sosial, sekolah, hospital, dan tempat ibadah. Ini kawasan tanah pamah. Okey. Itu ciri budaya. Okey, ciri fizikal. Ciri fizikal ialah tanah beralun. Apa fungsi tanah beralun? Peranan fungsi tanah beralun ialah tanaman getah, tanaman sawit dan pertempatan rumah. Okay, beralun ini maksudnya kawasan yang tidak tinggi dan tidak pamah. Beralun. Okey, tanah tinggi. Ciri pandang fizikal tanah tinggi. Apa yang kita boleh buat di kawasan tanah tinggi? Budayanya. Okey, pertanian. Tanaman teh, sayur-sayuran hawa sederhana. Siapa yang pernah pergi di Genting, Kemarin Highland, Bukit Fraser, mana lagi? Kundasan Sabah Sarawak, sana Sarawak. Itulah kawasan-kawasan hawa sederhana, beriklim sejuk. Kita pergi sana, kita sangat sejuk, jadi tanaman sesuai ialah teh, sayur-sayuran hawa sederhana. Ya, pergi sana kena pakai baju yang tebal-tebal sebab kawasan sejuk. Kenapa sejuk? Sebab terletak di kawasan tanah tinggi. Okey, kereta pelancongan berlaku kemudahan penginapan hotel. Okey, kuasa hidroelektrik empangan berbuat dibina di kawasan tanah tinggi. Ciri pandang darat fizikal iaitu pinggir laut. Pinggir laut ni kawasan pantai lah. Okey, kegiatan ekonomi yang dibuat ialah perikanan dan juga pelancongan. Pertempatan nelayan, pelabuhan, pelancongan, tempat berkelah, jeti dan tempat tumpuan orang luar, orang asing, pelancong-pelancong datang ke pantai kita. Contohnya pantai Port Dickson. Okay, pantai Ru, pantai timur sana, Pulau Pangkor, Langkawi. Itulah kawasan pantai, kawasan pinggir laut yang cantik dan bersih. Okey, seterusnya ialah pandang fizikal saliran. Saliran itu masuk sungai. Sumber air, baik saluran air, pengangkutan, jeti dan pengangkutan bot. Sungai sebagai sumber air, sumber perikanan, sumber bahan mentah dan sebagainya adalah sungai. Sungai bertujuan jeti, apa lagi saliran. Okey, tumbuh-tumbuh semula jadi. Pembalakan dan pelancongan. Kem pembalakan, pertempatan dan laluan perjalanan kaki. Okey. Itu adalah ciri-ciri fizikal tanah pamah dan sebagainya dan fungsi dia. Okey. Okey, sekarang kita ke muka surat 25. Contoh peta topo
peta batu karang. Contohnya ya, contohnya ni petunjuk dia ada kontur, ada sungai, ada padi sawah mesti ada dalam ni. Ada jalan raya dalam peta ni ditunjuk. Okey, peta-peta yang pasti kecil-kecil ni ada dalam peta. Okey, sekolah pun ada dalam peta. Bila ada apa-apa yang ada dalam petunjuk ni mesti ada simbol dia dalam ni. Okey. Contohnya balai polis BP. PP ada pejabat pos ada dalam ni. Okey. Kontur adalah kawasan ni. Ni banyak kontur kan? Kawasan tanah tinggi. Ini kawasan tanah tinggi. Okey, kawasan tanah tinggi ataupun beralun ini tanamannya ialah getah dan tanaman getah sahaja nampak. Ini getah. Getah semua tanaman getah. Okey. Apa lagi? Kontur, apa lagi? Lepas tu sungai. Sungai ialah ni. Sungai aliran sungai ini. Sungai apa? Timah. Sungai Timah nama dia. Okey. Aliran sungai Timah ini adalah ke sini. Okey, nampak? Aliran sungai Timah dia mengalir ke arah ni. Kemudian sawah padi. Sawah ialah yang merah mana? Sawah padi. Okey, berarti pekerjaan penduduk di kawasan ini ialah menanam padi. Okey, makanan utama ialah padi dan beras. Pekerjaan mereka ialah ke sawah sahaja dan padi. Okey. Mungkin penduduk-penduduk di kawasan ini adalah sebagai penanam padi. Penduduk di kawasan ini kegiatan ekonominya ialah apa? Ialah penoreh getah, iaitu getah dalam getah kan. Getah ialah menanam getah dan penoreh getah. Hasil kegiatan ekonomi adalah menoreh getah. Okey. Kemudian jalan raya, ada yang merah ini jalan raya banyak. Okey, kebanyakan penduduk duduk tepi jalan raya. Kemudian pertempatan yang kota kecil-kecil pertempatan ni adalah pertempatan berpusat dan berjajar. Yang berjajar ni adalah dekat beratur-beratur dekat dengan jalan raya. Ini berjajar. Ini pun berjajar nampak. Ini berjajar. Berjajar ada beratur-beratur. Ini pun berjajar. Yang ini berpusat. Berpusat dan berpusat. Ini pun berpusat. Okey, berkelompok maksudnya tak ada kat sini. Itu kita nak mentafsirkan patut topo. Tanaman getah kebanyakannya bertumpu di kawasan ini. Kawasan timur peta itu getah. Ada lambang getah kan? Awak boleh bercerita nanti, boleh tulis dalam tu. Pekerjaan penduduk ialah menanam getah, terutama di kawasan Kampung Batu Kurau. Batu kayu. Ini batu kayu. Okey. Ni. Kegiatan ekonomi penduduk Kampung Selesa, Kampung Bingau, Kampung Jujuk ialah menanam padi. Okey. Okey, sekolah mana sekolah? Seperti sekolah. Sekolah. Ini sekolah. Okey. Penduduk di kawasan ini kebanyakan sekolah di tempat ini. Sekolah, balai polis, guna pejabat pos. Okey, dia ada skala dia. Skalanya 1 cm sama 1 cm sama dengan 50,000 cm. 50,000 meter ke ni nampak tak? Pasal dia. Ini adalah nombor grade. Bawah ni nombor grade. Okey, nombor grade. Okey, sekarang kita tengok ciri pandang darat fizikal. Tanah pamah. Kepentingan dia apa? Pertanian, membina jalan raya, pertempatan dan sebagainya. Ciri pandang daya budaya ialah sawah padi dan kelapa sawit dan juga sawah padi dan kelapa sawit. Sorry. Tanah beralun ialah kepentingan ialah pertanian. Ada pertanian kan tanaman kelapa sawit dan getah. Okey, kawasan pandang budaya ialah sawah padi dan tanah kelapa sawit dan sebagainya. Okey. Ini adalah cara-cara mentafsir graf untuk yang tingkatan 2 belajar. Senang saja, kamu kena pasti 2 simbol, iaitu simbol pandang darat
ataupun kita ringkaskan simbol fizikal dan simbol budaya. Tak nak sebut ciri pandang darat fizikal pun boleh, pandang darat budaya boleh. Awak sebut ciri fizikal pun boleh, ciri budaya pun boleh. Okay, senang ciri budaya. Ciri budaya ialah ciri-ciri yang dibuat oleh manusia, dan ciri fizikal ialah ciri semula jadi di atas peta. Okey, dalam peta ini, ciri budaya ialah, contohnya ciri budaya ialah tak adanya sawah padi, jalan raya, pertempatan, getah, sekolah, pejabat pos dan pejabat balai polis. Itu adalah ciri budaya. Manakala ciri fizikal ialah kontur sungai, itu saja. Kontur sungai, kawasan tanah tinggi atau bukit bukar kalau ada, itu adalah ciri budaya, ciri fizikal. Okey. Ini contoh pentafsiran peta topografi. Ini contoh ya, topografi peta Jertih. Muka surat 26 contoh. Okey, kita mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubungkan ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Selain itu, melalui peta tersebut, kita dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan. Okey, tafsiran peta 22 untuk mengetahui saliran kaitan antara ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey. Ini dalam peta ini banyak tengok petunjuk dia. Okey, jalan raya, sungai. Sungai ini mengalir ke arah utara, Sungai Nering. Ini Sungai Nering. Okey. Apa kegiatan ekonomi kawasan ini? Awak tengok ni adalah kegiatan ekonomi, sawah padi, getah, apa lagi? Getah dengan sawah padi saja. Ini sawah padi, kawasan ini adalah getah. Seperti kawasan ini getah. Itu kita ekonomi. Okey. Okey, kalau soalan tanya, apakah agama penduduk di kawasan ini? Awak tengok ada masjid tak? Contohnya bukan yang ini. Kota sebelum ada masjid tak? Kalau ada masjid, kawasan penduduk ini beragama Islam. Kalau ada kuil, penduduk sini kebanyakan beragama Hindu. Itu cara dia. Kita tengok je. Dia kata ekonomi penduduk di kawasan ini adalah nafkah sawit dan tanaman padi dan tanaman getah. Okay? Okey, langkah-langkah mentafsir peta topografi iaitu perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okey. Kena pasti ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat dalam peta. Kena pasti cari apa dan ciri fizikal, ciri budaya yang terdapat dalam peta. Okey. Kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Kemudian tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Awak tak boleh kira cerita. Tafsiran mesti berdasarkan bukti yang terdapat dalam peta. Contohnya saya kat sini, ada awak nampak tentang tanaman padi ke kawasan utara kan? Okey. Awak kena cerita kegiatan ekonomi penduduk di kawasan ini ialah menanam padi sebab padi adalah makanan utama. Okay. Selain kegiatan padi, kegiatan ekonomi penduduk kawasan ini ialah menoreh getah, terutamanya di bahagian selatan. Kebanyakan getah kan? Ini padi utara. Okay. Itu cara mentafsir. Mesti ada bukti dalam peta. Awak tak boleh kira-kira. Contohnya saya cakap, penduduk di kawasan pola perumahan, pola pertempatan di kawasan ini ialah berkelompok. Berkelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian di bahagian selatan tenggara. Okey, di bahagian utara pun ada berkelompok. Berjajar kebanyakan terdapat di kawasan jalan raya. Itu cara mentafsir. Berdasarkan bukti apa yang terdapat dalam peta. Kan? Okey, tengok contoh pentafsiran. Peta topografi menunjukkan kawasan Jertih. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah sungai, hutan, paya, nipah. Manakala ciri budaya di kawasan peta pula adalah terdiri daripada jalan raya, ladang getah, padi, pertempatan, jabatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis.
Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata, kecuali di sebelah barat daya. Barat daya ni nampak tak ada kontur tak? Lagi ada sangkisan ni kan, ni kontur barat daya. Kecuali barat daya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan, pengangkutan dan pertanian. Kawasan tanah pamah bersalin baik pula digunakan untuk penanaman getah, saliran utama dan sungai. Sering. Okey. Itu cara mentafsirnya. Ini kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Pertanianlah ada getah, ada getah, kawasan padi. Okey. Pekan tabir menjadi kawasan penduduk. Ini pekan tabir mana pekan tabir? Ini. Menjadi kawasan penduduk di pekan. Itu cara mentafsir peta topografi. Apa yang awak cakap mesti terbukti dalam peta. Tak boleh awak okey-okey contohnya, awak tak ada pun sini kilang, awak cakap ada kilang. Tak boleh, salah. Okay? Kalau awak sebut berdasarkan bukti dalam peta, pasti ada poin dan betul. Ya? Ada markah. Kalau awak sebut, kalau kita ekonomi kawasan ini adalah pekerja kilang. Tak ada kilang, mana ada? Ada kilang tak? Tak ada. Berarti salah, awak tipu. Itu cara mentafsir. Okay? Ini ulun bendang pula. Okey, tak payahlah. Ini contoh mentafsir. Cikgu harap awak faham. Okey, langkah pertama nak mentafsir peta, mestilah awak kena pasti ciri budaya dan ciri fizikal. Dan hubung kait, okey? Lepas itu, kaitkan ciri pandang darat, fizikal dan budaya. Kemudian tafsir peta-peta tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Itu cara langkah-langkah dia. Okey, semoga awak faham. Nanti saya akan bagi latihan susulan. Awak snap saja dalam handphone. Okey. Cikgu harap awak faham apa yang cikgu ajar, iaitu tentang peta topografi dan simbol-simbolnya yang harus awak ingat. Okey. Kemudian bacaan grade 6 angka dan 4 angka. Awak faham semuanya. Kalau tak faham, nanti lepas PKP mungkin ada kelas kita ulang balik sikit apa yang tak faham. Okay, sekian saja. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat belajar. Dan rajin-rajinlah membaca buku dan ulang kaji dalam buku teks. Buku teks semuanya ada. Okay, sekian. Terima kasih.